Dua pemain naturalisasi negara, Guilherme de Paula dan Muhammadu Sumari terus menjadi taruhan ketua jurulatih skuad Harimau Malaya, Ken Panggon, apabila nama mereka berada dalam senarai akhir 23 pemain bagi menghadapi perlawanan kelayakan Piala Asia 2023 yang akan membuka tirai Rabu ini. Berdasarkan senarai nama yang dikeluarkan Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, seorang lagi pemain naturalisasi negara, Liridon Krasniki, digugurkan untuk perlawanan terbabit. Selain Liridon, turut diketepikan untuk aksi yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil adalah Kalamullah Al-Hafiz Madrowi, Afiq Fazail, Al-Qogileswaran, Syahrul Nizam Ros Hasni, dan Nur Syahrul Idlan Talaha. Selain itu, seorang lagi pemain iaitu Syahmi Safari sudah dilepaskan daripada kem latihan pusat pada 31 Mei lalu kerana masalah kesihatan. Terdahulu prestasi Paula dan Sumari pada dua aksi persahabatan skuad Harimau Malaya menentang Brunei dan Hong Kong menerima kritikan hebat daripada pendukung dan pemerhati bola sepak tanah A. Kedua-dua pemain berkenaan dikatakan mengganggu rentak permainan pasukan sekaligus sukar untuk skuad negara merencanakan serangan ke kubu lawan. Sepak mula kelayakan Piala Asia 2023 adalah pada Rabu dan adakah masih menjadi keperluan buat pengendali skuad kebangsaan, Ken Panggon untuk membawa Muhammadu Sumari dan Guilherme de Paula bersama? Para penyokong semua senada yang kedua-duanya wajar disisihkan. Walaupun sepositif mana kita cuba jadi, mereka tetap tidak menjadi di dalam padang sehingga kini. Malaysia melakar kemenangan 2-0 ke atas Hong Kong dalam aksi pemanas badan terakhir sebelum saingan Piala Asia di Stadium Nasional Bukit Jalil bermula pada 8 Jun ini. Malaysia bakal berdepan Turkmenistan. Sumari dan De Paula dimasukkan bermula pada minit ke-61 menggantikan Akhyar Rashid dan Darren Loh. Kedua pemain yang digantikan mempamerkan aksi terpuji sepanjang sejam beraksi di padang. Begitupun, Darren terutamanya memiliki peluang untuk meledak gol, namun disia-siakan dengan penyudah tumpul. Mungkin Ken mahukan perubahan dalam 30 minit terakhir dari segi sentuhan penyudah untuk tambahan gol. Malaysia telah mendahului perlawanan hasil jaringan Safawi Rashid menerusi sepakan penalti di minit ke-31. Walaupun menguasai permainan dan membuat asakan yang banyak ke kubu lawan, hanya itulah satu-satunya gol Malaysia. Ken menyedari yang Harimau Malaya memerlukan tambahan gol ditambah dengan sorakan padu para penyokong yang dahagakan gol. Beliau hanya ada Syafiq Ahmad dan De Paula di bangku simpanan. Syafiq telah membuktikan kemampuannya sebagai penyerang dan De Paula masih perlu diuji. Ini pertimbangan Ken sebelum akhirnya memilih De Paula untuk masuk sambil mengharapkan tenaga baharu di sayap dengan memasukkan Sumari menggantikan Akhyar yang sudah terbukti kelicikannya mengucar-kacirkan lawan. Namun, apa yang diharapkan seolah-olah tidak menjadi. Kemasukan mereka merencatkan jentera Malaysia. Data Chung Hang menunjukkan tiada perubahan ketara dalam graf Expected Goals, XG, skuad kebangsaan. Graf tersebut kekal sama sebelum jaringan kedua muncul hasil sepakan percuma pemain tengah, Safiq Rahim di penghujung aksi. Maestro Harimau Malaya di era kegemilangannya itu menyelamatkan Malaysia daripada hanya menang tipis 1-0, walaupun sepatutnya Malaysia sudah memenangi perlawanan dengan defisit 3 gol. Kemasukan Sumari dan De Paula sepatutnya menambah sengat di jentera depan, tetapi mereka bergelut. Mungkin faktor tidak beraksi dalam perlawanan kompetitif menyebabkan kedua-duanya tidak menjadi.
Perlukah Kim terus bersabar dan memberikan lagi peluang mereka mengumpul minit aksi kompetitif? Ini pentas untuk Malaysia melayakkan diri secara merit ke Piala Asia, bukan tempat mencari minit dan rentak permainan. Berbalik cerita pemilihan pula, jurulatih skuad kebangsaan, Kim Pan-gun telah membuat keputusan dengan beliau akan membawa 23 pemain sahaja untuk pusingan kelayakan Piala Asia 2023. Dalam siaran yang dikeluarkan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Kim telah membuat keputusan untuk membawa 23 pemain sahaja dengan beberapa nama berpotensi digugurkan. Antaranya adalah 2 pemain PJ City, iaitu Kalamullah Al-Hafiz dan juga Ko Gileswaran selain pertahanan muda Terengganu, Syahrul Nizam. Ko Gileswaran yang menjadi antara pemain yang disenangi penyokong Harimau Malaya disisihkan oleh Kim yang lebih mahukan pemain lain mengisi tempatnya. Selain 3 pemain yang disebutkan sebentar tadi, Liridon Krasniki dan Afiq Fazail turut digugurkan oleh Kim. Ini menjadikan 3 pemain dari Johor, Darul Tazim, tidak menyertai skuad 23 pemain Harimau Malaya selepas Syahmi Safari baru-baru ini dilepaskan atas faktor kesihatan. Seorang lagi pemain yang digugurkan adalah Nur Syahrul Idlan Talaha. Sebaliknya, Kim memilih untuk terus setia dengan pemain-pemain yang diminati ramai penyokong bola sepak negara seperti Muhammadul Sumarih dan juga Guilherme De Paula. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe, sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen, bersertakan kongsikan video ini, jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.